A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan min dari haisu. Haisu ni maksudnya di mana? Wa min haisu maksudnya di mana sahaja. Kharajta, kharaj maknanya telah keluar, harajta engkau telah keluar. Ni fi'il madhi. Kharajta kamu telah keluar daripada akar kata kharaja. Kharaja ni maksud keluar dan sebenarnya kharaja ini juga boleh bermaksud keluar berperang. Itu ada dalilnya juga, boleh dimaksudkan dengan berperang. Sebagai contoh apabila dikatakan kharaja alaihi, yang bermaksud barazi liqitalihi, dia telah pergi keluar untuk berperang. Ini boleh masuk daripada kharaja. Boleh masuk keluar juga, boleh masuk perang juga. Fawalli, maka tumpukanlah atau alihkanlah. Wajha, ini dari wajhun, wajah. Wajhaka, wajah engkau. Atau perhatian engkau. Syatra, ke arah. Syatra arah. Masjid, Masjidil Haram. Ini mudhaf. Masjidil Haram. Itu di Baitullah, di Kaabah. Wa dan inna sesungguhnya. Hu. Ini nya, sesungguhnya ia, iaitu perkara yang di atas sinilah. Lal haq, maknanya ada kebenaran. Ada hak. Min, dari Rabb Tuhan, ka engkau, Rabbika Tuhan engkau. Wa dan ma, tidaklah Allah, dan Allah tidaklah bi dengan ghafil, leka atau cuai. Isim fa'il ghafil, cuai. Amma, dengan apa-apa tak malun kamu lakukan. Jadi terjemahannya yang mudah. Wa min haisu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan dari mana saja kamu keluar, maka hadapkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbika, dan sesungguhnya ia adalah sesuatu yang hak daripada Tuhan kau. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Taala tidak akan sesekali leka terhadap apa yang kamu lakukan, kamu kerjakan. Jadi di sini ayat ini kita dah belajar sebelum ni tentang perubahan arah kiblat. Jadi ayat ini boleh bermaksud wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini boleh bermaksud bahawa bukannya arah kiblat itu hanya untuk penduduk di Madinah sahaja. Tetapi boleh saja di mana saja kita berada, kita tetap perlu mengarahkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Tak kiralah kita di Asia ke, di Eropah ke, di mana sahaja. Jadi masjid-masjid kita itu perlu menghadapkan ke arah Masjidil Haram. Dan kemudian juga walaupun arah Masjidil Haram, tapi kalau kita musafir, kita tak kisah. Walaupun tidak menghadapkan ke Masjidil Haram pun, kita, Allah Ta'ala itu dikatakan ayat sebelum ini kita dah belajar, dia ada di timur dan di barat. Masyriq wal Maghrib. Jadi kita, tumpuan kita hanya ingat kepada Allah SWT, beribadat kepada Allah SWT. Jadi sekalipun dalam keadaan musafir, kan, sebab ada contoh daripada Rasulullah SAW juga pernah lakukan, ketika di atas unta ke, di mana unta itu menghadap, di situlah Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya untuk beribadat ketika berada di luar Madinah. Jadi wa innahu lil haqqi mir rabbika, dan sesungguhnya ini adalah hak daripada Tuhan engkau. Jadi sebenarnya ayat ini menerangkan bahawa untuk orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, mereka tidak ada masalah dalam hal ini. Sekalipun terjadi perubahan arah kiblat, dan bila ini ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka yakin, mereka tetap akan
mematuhi, taat dan melakukannya. Berbeza orang yang kurang iman. Mereka akan mula pertikaikan kenapa, buat apa, siapa, macam-macam mereka akan persoalkan. Jadi di sini ada membezakan orang-orang yang beriman bila dikatakan ini adalah hak daripada Tuhan engkau, mereka mudah, mereka akan terus beriman. Dan mereka tidak perlu mempersoalkannya lagi bila ada perintah ini. Tetapi sebelum ni kita dah belajar juga bagaimana dengan adanya perintah ini juga ada juga di kalangan orang-orang yang menjadi murtad disebabkan ini, perkara ini. Ada juga orang-orang yang membangkang, membantah disebabkan ada perubahan arah kiblat ini. Kita dah belajar sebelum ni. Tetapi untuk orang-orang yang benar-benar beriman, mereka tahu bahawa ini adalah satu kebenaran daripada Tuhannya. Sebagai contoh, kalau orang yang benar-benar beriman tadi yang dia tahu al-haqqu min rabbika ni, mereka akan beriman, mereka beribadat, mereka tak kisah sama ada Allah Ta'ala ingin berikan ganjaran ke atau tidak mahu berikan ganjaran, tetapi mereka akan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab mereka tahu bahawa jauh sebelumnya lagi Allah Ta'ala dah banyak kurnia. Tidak ada yang kurang Allah Ta'ala tak berikan. Semuanya Allah Ta'ala dah berikan. Mereka nampak, mereka lihat matahari, bulan, bintang, kan? Udara, air, dikirimkan Nabi, dikirimkan iman. Jadi mereka tahu, mereka wajib beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada orang nak memberi, Allah Ta'ala nak berikan ganjaran atau tidak, itu belakang. Tetapi yang mereka tahu, mereka perlu tunduk dan menunjukkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi berbeza untuk orang yang kurang iman. Mereka bila mereka beribadat, mereka nakkan sesuatu. Mereka nak minta sesuatu, mereka nakkan kekayaan. Biasanya orang akan minta kekayaan. Rata-rata saya jumpa semuanya doa untuk minta nak jadi kaya. Semuanya akan minta buat macam tu. Tapi bila dia tidak dapatkan itu, mereka mula mempertikaikan Allah Ta'ala. Baru beberapa hari solat, mereka dah mula pertikaikan. Aku dah solat berhari-hari tak dapat pun apa yang aku hendakkan. Mereka tak rasa. Mereka beza. Untuk orang-orang yang benar-benar beriman, mereka tahu ini adalah innahu lal haqqu min rabbika. Ini adalah satu kebenaran daripada Tuhan. Maknanya ini akan sempurna. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Taala tidak akan leka, cuai terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi untuk orang-orang yang beriman tadi, amalan mereka Allah Taala pasti akan memberikan jaran dan Allah Taala pasti akan menarik mereka ke arah kebaikan. Allah Taala pasti akan menyelamatkan mereka. Allah Taala pasti akan meletakkan mereka di tempat yang penuh kurnia, penuh penghormatan. Sama juga untuk orang-orang yang tadi beribadat semata-mata inginkan ganjaran. Allah Taala pun tak akan leka. Kan boleh jadi Allah Taala boleh bagi kekayaan padanya, tapi dia boleh jadi lupa. Sebelum kemarin itu hari kita dah belajar, saya dah tanyakan kepada semua, carikan kisah seorang sahabat yang berdoa. Dia nakkan jadi kaya sangat. Jadi Rasulullah SAW doakan dia jadi kaya, akhirnya dia jadi apa? Dia jadi orang yang leka. Tinggal ibadatnya sampai zakat pun dia tidak mau bayar. Sampai zakat ni pun dia tak terima oleh Rasulullah SAW. Dan sampailah di zaman Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dia ingin bayar zakat, dia ada harta, dia ada kaya. Dia datang berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata dia nak bayar zakat. Tapi Hazrat Abu Bakar mengatakan, di zaman Rasulullah ketika hidup, Rasulullah SAW tidak mahu terima kamu punya zakat, saya pun tidak akan terima kamu punya zakat. Jadi ini satu azab yang besar buat sahabat tadi tu. Okey, itu saya tak nak panjangkan, nanti kita boleh kembangkan lagi. Dan untuk pengetahuan semua, kelas hari ini penafsiran dia sangat luas. Jadi tolong berikan perhatian untuk kelas kita pada hari ini dan kita boleh kembangkan, dan memang sangat luas kalau kita nak perhatikan pada ayat yang seterusnya ini. Wa dan min dari haisu, mana sama juga seperti di atas tadi. Harajta, kamu keluar. Fawalli, hadapkanlah wajhun haka kau, syatra ke arah Masjidil Haram. Jadi sama saja dengan di atas ni. Wa dan
Haisu di mana saja ma apa-apa kuntum kamu itu berada, fawallu maka hadapkanlah wujuhakum wajah kamu syatrahu ke arahnya. Li'alla supaya yakunu ianya menjadi li bagi annas manusia ala ke atas kamu hujjatun. Hujah menjadi hujah. Hujah lain tadi semua kita dah tahu. Hujah ini maksudnya kita memberikan dalil yang jelas sehingga kita menjawab semua persoalan. Itu yang dimasukkan dengan hujah. Kita dapat menjawab semua persoalan itu dengan baik. Jadi di sini mengenai dengan ada dalam hadis juga disebutkan perkataan hujah ini ketika Rasulullah SAW menggambarkan bahawa bila Dajjal itu datang dan Rasulullah SAW akan berhujah dengannya. Hadis itu berbunyi, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu. Maksudnya jika Dajjal itu keluar dan aku berada di dalamnya, maka aku akan berhujah dengannya. Jadi kalau kita lihat hadis ini pun sebenarnya bila Dajjal itu datang, bukannya kita memeranginya atau berperangnya dengan pedang ke tidak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, aku akan berhadapan dengan Dajjal itu dengan hujah-hujah. Maknanya dengan dalil-dalil yang boleh mematahkan. Ini juga yang dimasukkan hujah. Hujah juga boleh bermaksud sesuatu yang tidak betul pun boleh juga. Tetapi untuk itu dia perlu ada karinah. Karinah maksudnya ada penyambungnya. Sebagai contoh dalam surah Syura ayat 17, dia katakan hujjatuhum dakhilatun inda rabbihim. Maksudnya hujah-hujah mereka itu akan gagal di sisi Tuhan mereka. Maknanya hujah-hujah yang mereka berikan itu akan tidak sesuai dan tidak benar dan akan gagal. Tapi kerana ada karinahnya di depannya iaitu dakhilatun. Boleh maksud seperti itu. Tapi di ayat ini hujjatun ini bermaksud hujah iaitu dalil yang membenarkan, yang menjawab segala persoalan, menyelesaikan segala persoalan. Okey. Terus illa melainkan ini illa sebenarnya melainkan dan dia boleh juga menjadi makna waw ataf. Dia pun boleh menjadi makna seperti itu. Allazina orang-orang yang zalamu dari minhum dari kalangan mereka. Jadi kalau kita terjemahkan illal ladzina zalamu minhum kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, dan kita boleh terjemahkan juga wallazi nazalamu minhum dan orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Maksudnya nanti saya terangkan dalam tafsir nanti, hujah tadi bukan saja terhadap orang-orang kafir tetapi dan juga untuk orang-orang yang zalim. Okey? Fa maka la janganlah takhsyaw kamu takutkan mereka. Fala takhsyawhum jangan kamu takutkan mereka. Wah dan yang sepatutnya wahsyauni kamu takutlah kepadaku. Wah dan li pasti li utimma pasti akan aku sempurnakan nikmati nikmat-nikmatku ala ke atas kamu alaikum ke atas kamu wa dan la'alla supaya kamu la'allakum dan supaya kamu tahtadun mendapat petunjuk. Daripada hidayat dari kata hadayah menjadi tahtadun. Okey. Sila perhatikan ini memang terjemahan penafsirannya sangat luas. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sama saja seperti yang di atas tadi, di mana saja kamu keluar, maka hadapkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Jadi kenapa ada berulang di sini? 2 kali berulang di sini. Jadi ada orang yang mempertikaikan. Dia kata, kenapa benda ni, perkara ini diulang lagi? Tetapi Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa kalau kata benda tu berulang perkara yang sama, tapi itu mungkin kita kata perkara yang kurang bagus.
Tetapi kalau benda tu berulang tapi mengandungi karangan atau maksud yang berbeza, jadi itu kita tak boleh pertikaikan. Sebab dia ada maksud atau cerita yang berbeza. Baiklah, tadi yang kita katakan sini tentang arah kiblat, di mana saja kita berada, walaupun di luar Madinah, mereka perlu menghadapkan wajah ke Masjidil Haram. Tapi di sini saya katakan tadi dalam hal lugat, dalam segi bahasa, bahawa kharajta ini juga boleh maksud keluar berperang. Jadi wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dan apabila kamu keluar berperang, maka hadapkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Jadi di sini ada perintah, ada nubuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Islam, bahawa perjuangan mereka selepas ini harus fokus untuk memenangkan Islam di Masjidil Haram. Maksudnya mereka perlu menakluk kota Mekah satu hari nanti. Ini maksud ayat ni. Okey, tadi kita boleh terima tadi tentang arah kiblat, tetapi bila diulang di sini, ini sudah satu maksud yang lain. Maknanya maksudnya perjuangan tumpuan itu perlu untuk menangkan Islam kepada di atas Masjidil Haram, di atas Kaabah yang dipenuhi oleh orang-orang Quraisy yang meletakkan beratus-ratus berhala di kelilingnya. Sebab tu ditambah lagi, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu, dan di mana saja kamu berada, di sini kamu pula jamak, maknanya orang-orang Islam, fawallu wujuhakum syatrahu, maka kamu perlu menghadapkan wajah kamu ke arahnya. Jadi di sini bukan lagi tentang solat dalam keadaan musafir. Dalam ayat ini bukan lagi tentang solat dalam keadaan musafir yang kita perlu menghadapkan ke mana-mana, tapi di sini mengarahkan kepada fokus tumpuan perjuangan itu harus diletakkan untuk memenangkan Islam ke atas kota Mekah. Ini yang dimasukkan oleh ayat ini. Jadi kita lihat di sini sebenarnya ada nubuatan, ada janji bahawa Islam nanti akan menang ke atas kota Mekah. Tetapi apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Islam hanya berpeluk tubuh menantikan kemenangan itu? Bukan seperti itu. Bila ada janji Allah Subhanahu Taala, maka untuk menyempurnakan janji itu perlu ada usaha daripada pihak kita sendiri juga. Jangan kita tersilap langkah. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana kepada umat kaum Yahudi. Ketika Allah Ta'ala berjanji kepada Nabi Musa AS bahawa negeri Kanaan itu akan menjadi negeri mereka dan mereka perlu masuk ke dalamnya. Tetapi bila orang-orang Yahudi mengetahui dalam negeri itu banyak orang-orang yang ganas-ganas, jadi mereka takut untuk masuk. Dan mereka hanya mengharapkan janji. Allah Ta'ala kata akan menang ke atas negeri Kanaan. Jadi mereka tidak mahu pergi keluar, masuk ke dalam negeri itu bersama dengan Nabi Musa AS. Apa yang mereka jawab? Apa yang mereka katakan? Siapa ingat ayat itu? Izhab anta warabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Engkau keluarlah bersama Tuhan engkau berperang, sesungguhnya kami semuanya akan duduk di sini. Itu jawapan mereka. Jadi bukan seperti itu. Jadi di sini pun sama juga. Bila ada nubuatan, ada janji Allah SWT untuk memenangkan Islam ke atas kota Mekah, jadi Rasulullah SAW membuatkan segala rancangan, segala planning untuk memenangkan Islam ke atas kota Mekah. Jadi kalau kita selusuri sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dan daripada sebelum perang Badar dan kesemuanya peperangan itu untuk memenangkan Islam ke atas kota Mekah. Tetapi ketika ayat ini turun, waktu itu baru Rasulullah SAW baru berada di Madinah sekitar 15 bulan atau 16 bulan. Baru setahun lebih. Perang Badar pun belum terjadi lagi. Islam masih lemah pada waktu itu. Tetapi bila ayat ini ada menggambarkan Islam akan menang ke atas Kaabah,
ada orang-orang yang mempertikaikan bagaimana Islam nak menang dengan orang-orang Mekah yang kaya raya, yang mahir dalam peperangan, iaitu sebuah pusat bandar yang besar. Mereka nak kalahkan orang-orang Mekah. Sebab itu Rasulullah dikatakan orang gila. Kan? Membuat cerita reka-reka. Tak nampak bayangan bahawa Islam boleh menang ke atas kota Mekah pada waktu itu. Kerana Rasulullah SAW hanya pelarian pada waktu itu. Hanya ketika itu digambarkan hanya ada 500-600 orang saja yang bersama dengan Rasulullah SAW. Tetapi di kota Mekah itu ada ribuan orang, itu adalah pusat. Jadi Allah Ta'ala katakan bahawa Islam akan menang. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah berikan tumpuan untuk memenangkan Islam ke atas Baitullah. Dan untuk memenangkan Islam ke atas Kaabah tadi, Baitullah tadi, di Masjidil Haram di Mekah tadi, itu sangat perlu. Kerana kalau Islam tidak sampai hanya di Madinah saja, tidak sampai ke kota Mekah, tak menang ke atas kota Mekah, jadi orang boleh mempertikaikan banyak nubuatan sebelumnya bahawa doa Nabi Ibrahim akan lahir seorang rasul nanti, itu tidak sempurna kepada Rasulullah SAW. Dan banyak lagi mereka boleh pertikaikan. Jadi maka itu perlu Islam menang ke atas kota Mekah. Jadi walaupun Islam masih lemah pada waktu itu, walaupun ketika Rasulullah SAW keluar hijrah dari Mekah ke Madinah, di waktu itu juga orang dah mula mempertikaikan, dia ni Nabi palsu. Dia katakan Nabi yang benar sebenarnya dia palsu sebab nubuatan daripada Nabi Ibrahim AS itu tidak sempurna padanya. Dari sejak hijrah lagi mereka sudah menuduh Nabi Muhammad sebagai Nabi palsu. Tak mungkin dia Nabi yang benar kerana tidak menetap di Mekah, tidak memenangkan agamanya di Mekah. Maknanya dia adalah Nabi palsu. Sejak dari itu. Tapi Allah SWT telah berjanji bahawa kemenangan itu pasti. Dan Rasulullah SAW berusaha ke arah itu. Sekalipun Mekah pada waktu itu, kita lihat dipenuhi oleh populasi lebih kurang dalam 15,000 ke 16,000 orang. Walaupun kita tahu orang-orang mengatakan orang-orang Arab ni adalah Arab jahil, orang yang jahil, tetapi Mekah adalah merupakan sebuah pusat. Untuk zaman itu, Mekah merupakan antara bandar yang besar. Orang tertumpu ke situ untuk tujuan umrah dengan haji. Kemudian walaupun mereka dikatakan jahil, tapi mereka dah ada hubungan dengan luar. Mereka dah mula adakan perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak luar. Dan itu Mekah adalah tumpuan orang pada zaman itu. Jadi untuk memenangkan Islam ke atas kota Mekah itu adalah sangat penting. Mari kita lihat ayat yang seterusnya. Kalau menang ke atas Mekah, apa yang akan terjadi? La'alla yakuna, supaya ianya menjadikan linnasi alaikum hujjatun. Supaya ianya akan menjadi satu hujah, satu dalil. Orang tak boleh mempertikaikan lagi. Jadi kemenangan Islam ke atas kota Mekah adalah sangat perlu. Untuk menaklukkan kota Mekah adalah sangat perlu. Supaya semua bantahan-bantahan, semua keberatan-keberatan yang mereka lemparkan ke atas Rasulullah SAW, ke atas Islam, itu semuanya akan terbatal. Sebab apa? Sangat perlu untuk memenangkan Islam ke atas kota Mekah. Sebab mereka menganggap itu adalah kota suci. Dan mereka menganggap bahawa tidak ada satu kekuatan pun boleh mengalahkan Mekah. Sebab mereka dah pengalaman. Tidak berapa jauh sebelum itu, seorang raja yang besar, namanya Abraha, ingin menyerang, ingin menakluk Mekah. Dan lihat bagaimana Abraha dengan tenteranya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia bukan yang benar. Jadi mereka yakin, kalau siapa yang pembohong, siapa yang tidak benar, mereka sesekali tidak akan berjaya menaklukkan kota Mekah. Tetapi apabila Rasulullah SAW berjaya menakluk kota Mekah, mereka tidak dapat mengelak lagi. Mereka terpaksa mengakui
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang benar, agama yang dibawanya adalah agama yang benar kerana dia berjaya menaklukkan kota Mekah. Sebab tu mereka tak boleh nak pertikaikan lagi, mereka tak boleh adakan bantahan lagi. Sebab sudah jelas Allah SWT telah menolong Rasulullah SAW dengan menolong orang-orang Islam untuk memenangkan Islam ke atas kota Mekah. Sebab tu dikatakan sini hujatun. Orang-orang tak boleh bertikaikan lagi. Dan kita lihat bagaimana berkat daripada kemenangan Islam di kota Mekah, maka tak berapa lama selepas itu berbumbung-bumbung, berduyun-duyun orang-orang Arab masuk ke dalam Islam. Kemudian mereka datang berjumpa dengan Rasulullah mengadakan perdamaian. Walaupun ada yang tak masuk Islam, mereka mengadakan perjanjian damai. Dan sebenarnya ramai di kalangan mereka orang-orang Arab di sekitar itu waktu itu masuk Islam dan menerima Islam. Lihat betapa pentingnya penaklukan kota Mekah. Bila berjaya menakluk kota Mekah, orang masuk ke dalam Islam secara berduyun-duyun. Semuanya mengadakan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita kembangkan lagi. Illal ladzina zalamu minhum. Tadi saya dah katakan illa tu boleh bermaksud wallazina zalamu minhum. Bukan maksudnya kecuali. Di sini boleh dimasukkan wallazina zalamu minhum. Kita lihat bagaimana orang-orang yang zalim pun terpaksa mengakuinya. Bukan sekadar orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terpaksa membenarkan, mengakui bahawa kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang zalim pun terpaksa mengakuinya. Sebagai contoh kita lihat Hindah. Dia adalah orang yang sangat zalim. Membunuh orang Islam dengan begitu kejam sekali. Dan dia juga adalah antara senarai yang dikirim oleh Rasulullah SAW apabila berjumpanya di Mekah mesti dibunuh. Tetapi dia bijak. Dia tinggal di rumah, tidak keluar. Dan ketika itu sudah ada hukum mengenakan pardah bagi kalangan wanita. Jadi bila golongan wanita ingin mengambil biat di hadapan Rasulullah SAW, Hindah pun keluar bersama-sama. Mengenakan pardah, mengenakan hijab, menutup mukanya. Jadi bila Rasulullah SAW berceramah bahawa kamu semua jangan mengadakan syirik lagi. Jadi Hindah dengan lantang menjawabkan, Ya Rasulullah, apakah kami akan melakukan syirik lagi setelah apa yang kami lihat, setelah apa yang kami saksikan? Dulu engkau seorang, tidak mempunyai pertolongan. Kami ramai, tetapi engkau berjaya mengalahkan kami. Engkau datang dengan Tuhan yang sama tu. Kami ada ribuan berhala, tapi kami kalah. Apakah kami akan mensyirikkan Tuhan lagi? Lebih kuranglah Hindah bercakap seperti itu. Jadi di sini yang dimasukkan ilal ladzina zalamu minhum. Orang yang zalim pun terpaksa mengakuinya. Boleh juga bermaksud orang-orang yang zalim tetap penentangan itu tetap akan berada. Ini sampai kiamat pun tetap akan ada. Falah takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takutkan mereka. Takutlah kepadaku. Jangan, tidak perlu takut lagi kepada ancaman-ancaman. Walaupun ada juga setelah peristiwa Fatah Mekah nanti, walaupun ada ancaman-ancaman daripada luar, dan Allah Ta'ala katakan jangan takut. Takutlah kepadaku. Kemudian walaupun ada ancaman-ancaman nanti tajuk lain, itu juga berjaya diatasi oleh Rasulullah SAW. Terjadi beberapa peperangan selepas penaklukan kota Mekah. Ini dia masukkan fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takutkan mereka, maka takutlah kepadaku, kepada Allah SWT. Apa ganjarannya kita akan dapatkan nanti? Wali utimma ni'mati. Dan akan aku sempurnakan nikmat-nikmatku ke atas kamu. Alaikum, ke atas kamu. Ini satu. Ini satu. Wala'allakum tahtadun. Ini dua. Okey. Baiklah. Sebentar. Sebenarnya ada lagi nombor satu. Nombor satu ini sini. Nombor satu. Kemenangan apa yang akan dapat? Yang ini nombor dua. Dan yang ini nombor tiga.
Okey. Jadi kalau nanti Islam dah berjaya menaklukkan kota Mekah, yang pertama Islam akan dapatkan mereka dapat berhujah. Orang-orang tidak boleh mempertikaikan lagi. Kedua, Allah Ta'ala akan menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada orang-orang Islam. Iaitu Allah Ta'ala akan memberikan mereka ganjaran, menjadi raja-raja, menjadi pemimpin-pemimpin, akan menjadi penguasa-penguasa. Islam akan berkembang dan akan lahir governor-governor negeri-negeri yang di bawah jajahan Islam. Ini yang dimaksudkan nikmati. Wala'allakum tahtadun. Ini juga supaya sebelum ini mereka berpisah antara ibu dengan anak, mereka terpaksa berperang, ayah dengan bapa, dengan pakcik, dengan saudara. Tetapi kemudian mereka semua disatukan. Terjadinya peristiwa penaklukan kota Mekah itu, akhirnya mereka, saudara-saudara mereka tadi semua menerima Islam dan mereka dapat bersatu dan mereka semua mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dimasukkan dengan kejayaan menaklukkan kota Mekah. Dalil semua kita akan dapat jawab dan kita akan mendapatkan kekuasaan kerajaan dan kita juga akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ganjaran besar yang Allah Taala janjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu Islam masih lemah. Orang pun mempertikaikan, apakah ini boleh terjadi, apakah ini benar? Tetapi lihat bagaimana janji ini sempurna apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan 10,000 orang sahabat yang suci menakluk Mekah pada peristiwa Fatah Mekah. Jadi berkat daripada kemenangan Islam di Mekah, Islam tersebar dengan begitu luasnya ke seluruh Arab dan sampailah ke Asia dan sampailah ke Eropah juga. Barulah orang-orang boleh menerima, barulah kerajaan-kerajaan Islam terus berkembang. Jadi penaklukan kota Mekah pada waktu itu sangat penting dan ia menjadi tujuan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenangkan Islam ke atas kota Mekah. Dan satu, untuk mensucikan kota Mekah daripada berhala-berhala, iaitu untuk menegakkan tauhid di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan perintah oleh Allah SWT bahawa Kaabah ini dijadikan tempat orang-orang yang ruku, sujud, tawaf, orang-orang yang zikir di dalamnya. Jadi itu tujuan utama. Kedua, untuk membersihkan berhala daripada membersihkan Mekah atau Kaabah ini daripada berhala-berhala. Dan yang ketiga, untuk memenangkan Islam keseluruhnya ke atas bumi ini supaya nubuatan tentang Rasulullah SAW sebagai rahmatul lil alamin itu sempurna. Mengapa pentingnya penaklukan kota Mekah, itulah tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi saya suka nanti, seperti yang saya katakan tadi, di sini memang sangat luas, kita boleh kembangkan lagi. Dan saya nantikan soalan-soalan atau penerangan atau tambahan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.